Maknanya apa dia? Maknanya ahli kubur, keluarga-keluarga kita tunggu kita bila kita nak main jumpa mereka. Mak duk tunggu, ayah duk tunggu, Tok Wan duk tunggu dalam kubur. Dia tunggu kita sebab dia rindu kita. Sebab tu lepas sembahyang kita baca Fatihah, niat apa? Fatihah tu pahala untuk orang yang mati. Maka Imam Ghazali kata, "Fala tasilu ilaihim bila zadin." Maka kalau hangpa nak pergi jumpa mereka, jangan tak bawa bekal. Bila nak pergi jumpa mereka, jangan pergi saja tak bawa bekal. Maka bekal itu wa khairuz zad at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makasih pada Allah Subhanahu wa taala yang masih sudi memberikan kita semua kehidupan lagi. Makasih pada Allah yang masih memberikan ruang masa untuk sama-sama kita berada lagi, duduk lagi dalam masjid ini. Dan ingatan untuk saya sama, kita bukan hanya duduk dalam masjid, tapi sebenarnya kita juga sedang berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bayangkan, bila kita nak rasakan kehadiran kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ni, Allah bagi kita sampai kerana Allah nak jadikan kita ni ahli syurganya. Amin. Kita doa pada Allah selalu, nak minta pada Allah, nak mohon pada Allah. Tak henti-henti kita, tak pernah jemu-jemu nak minta pada Allah agar Allah beri kita ni syurga. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, syurga yang kita nak ni siap tak lagi? Soalan dia gitu. Syurga yang kita nak masuk tu dah ada ke belum? Dah ada ke tak lagi? Ada dah. Telah lama disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan dia, tuan-tuan, bukan syurga itu yang kita nak bincang, yang kita nak fikir, yang kita nak kaji. Bukan syurga tu. Tapi kita nak bincang ni adalah orang yang nak masuk syurga tu, siapa dia? Syurga dah ada, tapi siapakah yang akan menjadi penghuni syurga tu? Apa kelayakan dia? Apa dia punya, apa kita kata, benda yang boleh buatkan dia masuk? Apa kelayakan tu nak dapat syurga Allah ni? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, syurga Allah ni mahal ke murah? Mahal ke murah? Agak berapa juta nak dia beli? Nak boleh beli dengan syurga. Syurga tu nak boleh beli dengan apa? Dalam surah Taubah Allah kata,
Innallaha ashtara bil mu'minin. Allah membeli di kalangan orang beriman tu, ada yang Allah beli mereka itu, Allah bayar dengan syurga. Maka nak beli syurga dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Nak beli syurga ni kena bayar dengan harta benda kita dan dengan nyawa dan diri kita sendiri. Allah bayar dengan syurga. Maka inilah jihad. Kita buat ibadat antaranya kita nak syurga. Tapi pesan saya selalu tuan-tuan, syurga bukan matlamat. Dia sebagai tempat, bukan matlamat. Syurga bukan matlamat utama. Sebab kita kata pada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu raya, itu tujuan, itu matlamat. Tak ada siapa pun dia kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah. Tak ada siapa baca begitu pun. Jannah dan syurga. Semua kita salat kita lillahi, lillahi, lillahi. Aku salat, inna salati, semuanya salat aku ini. Wa nusuki. Nusuk ni maknanya apa saja benda yang aku buat di keibadat. Nusuk. Apa kita buat? Makan, minum, gerak, jalan, tidur, bangkit, bangun. Apa saja dia bagi nusuk. Inna salati wa nusuki. Lepas tu wa mahyaya. Ingat ya kedua tu jangan baca panjang. Ada orang baca wa mahyaya, dia baca pendek kan? Tengok balik, mim ha ya alif ya. Wa mahyaya, ya nombor tu pendek. Ataupun diwaqafkan wa mahyai. Apa dia wa mahyaya? Wa mahyaya, wa mahyai, kehidupanku. Lawan kehidupan, wa mamati, kehidupan itu aku dan kematianku ini. Semua yang berjalan dekat aku ni ialah aku buat lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Aku buat besar Allah. Maka tujuan kita salat, memang kita nak syurga, tapi syurga tempat. Tempat, bukan matlamat. Hala tuju kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dapat redha Allah, siapa yang dapat nikmat, siapa yang dapat rahmat, hadiah dia, habuan dia, ajrun dia ataupun reward dia ialah syurga. Kita pun doa, baca doa tu, imam baca doa lepas sembahyang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sabar dulu. Jannah dulu ke redha dulu? Sabar dulu. Redha dulu baru boleh syurga. Maknanya redha ni siapa? Redha tu ialah benda yang ada, sesuatu yang terkait dengan Allah. Syurga makhluk, redha tu Allah. Maknanya dapat redha dulu, dapat redha Allah dulu, baru Allah bagi hadiah dia. Nama hadiah tu Al-Jannah. Satu dia panggil Jannah, banyak dia panggil Jannat. Inilah benda yang dicari oleh kita sekalian. Tapi syurga bukan matlamat, syurga tempat. Matlamat dia, ibadat kita matlamatnya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, kan? Besok dia selalu ingat bang tu kan? Ni doa daripada siapa tuan? Doa daripada Syekhuna Syekh Ibnu Athaillah Askandari, pengarang kitab Hikam. Ilahi anta matlubi wa ridhaka, ilahi anta maqsudi
wa ridhaka matlubi. Doa ni terbit keluar daripada mulut ulama kita ni, dibaca atau disebut waktu malam, waktu tahajud dia. Ilahi anta maqsudi, ya Allah, engkau lah tujuan hidup, mati dan segalanya aku buat tujuan engkau. Wa ridhaka matlubi, dari engkau aku cari, aku tuntut, aku belikan. Ini benda kata-kata daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Asy-Syazuliyah, anak murid kepada seorang wali Allah namanya Abbas Mursi. Abbas Mursi ini anak murid kepada imam besar pembangun tarekat Syazuliyah namanya Imam Abu Hasan Asy-Syazuli. Tiga orang ni semua makam daripada Mesir. Tiga orang semua makamnya di Mesir. Maka dia kata, ya Allah, engkau lah tujuan aku. Redha engkau aku cari, aku lihat. Takkan aku berhenti daripada mencari redha engkau, ya Allah. Ini matlamat. Fokuskan matlamat dalam ibadat, syurga menanti. Baik. Dan kita pun tahu juga, satu masa kita pasti jumpa Allah. Ya? Satu masa pasti kita jumpa Allah Ta'ala. Panjang mana hidup kita pun akan berhenti. Kehidupan kita ni di atas satu perkataan, satu nama, namanya kematian. Agak-agak tuan-tuan, kita nak mati esok, nak jumpa Tuhan lagu mana? Saya ulang balik tuan-tuan, mati tak apa kot no. Tak apa kot mati no. Tak boleh. Dan maksudnya mati tak apa kot. Sebab apa? Sebab kalau mati tu habis cerita, tak apa. Tapi mati ni bukan habis cerita. Yang jadi masalahnya mati ni bukan mati tu, jumpa Tuhan tu masalah. Kan? Kalau mati tak ada soal jawab, mati tak ada pertanyaan, persoalan, tak apa. Macam yang dipahami oleh ahli dahri, yang dipahami oleh orang kafir. Dia faham mati habis. Kan? Tapi kita tak. Kita faham bahawa mati itu permulaan kehidupan yang selamanya. Jadi tuan-tuan, bila jumpa Tuhan, apa kita nak bawa jumpa Tuhan? Apa nak bawa? Nak jumpa Tuhan nak bawa apa? Maka saya teringat balik apa kita baca tadi. Ayat penghabis, ayat terakhir surah Al-Kahfi itu cerita apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa pun, man ni kalimah umum, man siapa pun tak kira. Man ni lafaz umum. Faman kana yarju, maka barang sesiapa juga yang mengharapkan pertemuan baik dengan Allah, yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa pun yang harap jumpa Tuhan esok, Allah layan elok, Allah buat baik, Allah berikan kebaikan, Allah beri nikmat, jumpa Tuhan dengan penuh kenikmatan. Siapa-siapa pun yang harap lagi itu, maka fa itu fa syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa pun, maka syarat sesiapa pun nak jumpa Tuhan ada syarat dia. Apa syarat dia? Tuan, sambung ayat tu. Nak jumpa Tuhan ni, nak buat apa? Maka persiapkan diri dengan apa? Syarat dia, fal ya'mal amalan solihan. Baris dua pada amalan solihan menjanjikan amal yang banyak sebab baris dua.
Bukan amal sikit-sikit, amal-amal yang banyak. Banyak ni bukan banyak yang diterima oleh Allah. Kalau banyak saya tak terima buat apa? Falyamal amalan salihan. Bagi dua kan, amalan salihan. Amalan salihan berarti dengan ma'ruf. Amalan salihan. Kalau sambung. Tapi baris dua ni nak abang ke tafsir baris ni, tafsir baris dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas punya tafsir. Baris itu menjanjikan makna. Maka kata ulama tafsir, amalan solihah ni amal-amal kamu kena banyak. Bukan banyak apa? Banyak yang diterima pakai oleh Allah. Dan nak bagi Allah terima banyak yang Allah terima ni, mai syarat terakhir. Falyamal amalan salihan. Lepas tu wa ma'iyah campur sama-sama dengan amal tadi. Yang pertama, amal tu kena ada satu syarat lagi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat kedua, nak jumpa Tuhan, jangan syirik. Syirik ni benda halus. Syirik dia benda paling halus yang tak nampak dengan mata, kadang-kadang tak terasa pun di hati. Lalu syirik atas diri. Baik, apa dia syirik yang dibebangi oleh Nabi SAW? Apa syirik yang cukup Nabi bimbang? Nabi kata, aku bimbang berlaku atas apa? Syirik asghar. Sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah syirik asghar? Syirik kecil itu apa dia? Nabi kata, aku bimbang syirik kecil ke apa ni ialah ar-riya'u. Riya'. Aku bimbang yang ni, kerana dia syirik. Maka sebab tu baik ayat tu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maknanya ikhlas. Syirik besar ada, syirik kecil pun ada. Yang aku bimbang, Nabi kata, aku bimbang ke apa syirik kecil. Apa dia? Riya'. Kita riya' lawan apa? Riya' lawan dengan riya' lawan apa tuan? Riya' lawan apa? Riya' lawan ikhlas. Riya' lawan dengan ikhlas. Tuan-tuan, bukan pertama kita sambung balik kitab kita ni bab ikhlas, insya-Allah. Saya lalukan dulu atas perbincangan kita yang nak peringat balik ni benda penting. Nah, mengaji bukan hanya nak reti, tapi nak amal. Maka antara syarat kita mengaji, niat kita mengaji apa dia? Kata ulama, saya ulang balik, peringat balik diri saya dan tuan-tuan. Niat pertama kita belajar biqasdil amal. Niat mengaji ini, aku nak kerjakan apa yang aku ketahui. Kita nak buat apa yang kita reti. Sedikit benda yang kita buat, hasil benda kita reti kita buat. Kita reti satu, kita buat satu, Allah beri yang kedua. Kita bukan takat himpun ilmu, tapi kita dihimpun amal. Kerana yang ditanya nanti oleh Allah, ilmu ke amal? Amal. Allah tak tanya ilmu banyak mana, tapi Allah tanya amal kamu banyak mana. Maka jom kita niat mengaji ni nak amal. Yang keduanya, saya nak kait balik dengan ayat yang itu tadi. Nak mati jumpa Tuhan bawa amal. Pesan Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pagi tadi saya baca bab ni kenapa di rumah. Pesan Imam Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Jom kita tahu mana ni. Ini sebagai motivasi kita untuk amalan, persiapan amalan. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, innal ahlul maqabiri yantazirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim.
Kata Imam Ghazali rahimahullah. Apa maksud dia? Maknanya ahlul kuburi, ahli kubur di kalangan anak-anak kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, ahli kubur yang mati di kubur ni, kata Imam Ghazali, yang tazilunak, sentiasa menanti kamu, fi kulli lahzatin, setiap saat tunggu kita. Tunggu apa? Mata tasilu ilaihim, bila kita nak pi sampai kat mereka pula. Maknanya apa dia? Maknanya ahli kubur, keluarga-keluarga kita tunggu kita bila kita nak pergi jumpa mereka. Maknanya bila lah kita nak mati, nak jumpa mereka pula. Mak duk tunggu, ayah duk tunggu, tok wan duk tunggu dalam kubur. Mereka tunggu kita sebab mereka rindu kita. Maka kata Imam Ghazali, ketahui mereka bahawa ahli kubur sentiasa dibaca yang tazirunak, dibaca dengan fi'il mudhari'. Apa dia pakai? Sedang dan akan. La ditunggu dan akan sentiasa menanti sampai kita sampai masuk. Ditunggu kita lah. Jangan lupa. Dia tunggu kita. Sebab tu lepas sembahyang kita baca Fatihah, niat apa? Fatihah untuk pahala untuk orang yang mati. Mak ayah yang dah mati, adik-beradik mati. Fatihah kita ni ada makna, ada guna untuk ulama-ulama, untuk guru kita yang telah meninggal, mak ayah kita yang telah meninggal. Fatihah yang kita baca lepas sembahyang ni, pahalanya untuk mereka semua. Sebab dia baru tunggu sesuatu daripada anak yang soleh. Tu tunggu anak soleh yang beramal dengan amal yang soleh. Yang tazilunaka fi kulli lahzatin. Mazali kata, mereka sentiasa sedang dan akan menanti kamu setiap saat. Duk tunggu kita. Mata tasilu ilaihim, bila kita akan sampai nak pergi kat mereka. Maka Imam Ghazali kata, fala tasilu ilaihim bila zadin. Maka kalau hampa nak pergi jumpa mereka, jangan tak bawa bekal. Kalau kita nak pergi jumpa mereka tunggu kita. Bila nak pergi jumpa mereka, jangan pergi saja tak bawa bekal. Maka bekal itu wa khairuz zad at-taqwa. Bekal yang paling dahsyat untuk bawa jumpa Allah Ta'ala ialah bekal taqwa. Amal kita, amal yang memerlukan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak patah balik tajuk yang kita akan bincang, berkali-kali kita bincang. Kita nak cari ikhlas. Kita nak ikhlas ni. Guru saya kata apa? Guru saya Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, dia pesan kat saya. Dia kata apa? Muhammad, ramai yang mengaji, tapi siapa yang beramal? Tak tahu. Dalam yang pertama kata, ramai yang mengaji, siapa yang faham? Satu. Yang kedua, ramai yang faham, tapi siapa yang beramal? Dia tanya gitu. Dia buat satu persoalan kita untuk kita nampak benar apa sebenarnya ni. Ramai yang mengaji, siapakah yang faham ilmu yang dia mengaji tu? Sebab tu kita mengaji kena beri tumpuan. Kita mengaji bukanlah tunggu Isya saja. Ada orang masuk mengaji ni sampai tunggu Isya masuk, kita nak bayang pula habis. Tak. Kita ada tujuan matlamat kita belajar. Supaya membezakan abid dengan alim. Dan abid alim. Apa dia abid? Ibadat saja. Alim apa dia? Ngaji saja. Kita nak abid alim yang beribadat dengan ilmu dia yang alim. Kita nak yang tu. Jadi Syekh kata apa? Syekh kata, ramai yang ngaji, siapa yang faham ni? Siapa yang faham? Tuan-tuan, kita mengaji ni pula, kita faham pasal apa? Agak-agak nak faham apa? Sebenarnya bukan faham ilmu.
faham Allah itu. Mengaji ilmu nak faham Allah. Allah nak apa, Allah tak mau apa, Allah suruh apa, Allah suka apa, Allah benci meluat apa. Faham yang tu. Mengaji faham yang tu. Maka ulama kata apa? Ramai yang mengaji. Siapa yang faham kehendak Allah? Ngaji untuk memahami kehendak Allah. Allah nak apa? Agak-agak tuan, macam ni agak-agak. Allah sudah sembahyang ni pasal apa? Ya? Saya tanya tuan, pasal apa Allah suruh kita sembahyang? Saya tanya, saya jawab. Mana tak? Saya tak mau jawab lah. Tuan jawab sendiri. Pasal apa Allah suruh kita sembahyang? Apa kehendak Allah di balik solat kita ini? Ini mengaji ni. Mengaji boleh faham yang tu. Pasal apa Allah suruh sembahyang lah? Baik sampai hujung kefahaman itu. Sebab solat ini bukan kehendak kita. Solat ini kehendak Allah. Allah nak. Allah yang suruh. Allah yang nak. Kemahuan dia, kehendak dia. Pasal al-iradatullah, kehendak Allah. Kita pun buat laksana salat kerana memenuhi kehendak Allah. Laksanakan ketaatan kita ni nak tunjuk bahawa kita bersedia buat benda atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Belajar, faham. Maksudnya cara umum dia mengaji ilmu ni nak faham apa kehendak Allah. Tapi siapa faham kehendak Allah? Ramai yang mengaji, siapa yang faham? Lebih itu yang kedua, bila faham, kena amal. Jom kita beramal di atas apa yang kita faham. Tuan-tuan, soalan lain, pasal apa kita sujud pada Allah? Faham tak? Pasal apa kita sujud? Faham tak? Pasal apa kita sujud? Pasal dalam Quran ada 15 sujud tilawah, ada 15 tempat, 15 kali sujud tilawah. Pasal apa? Kena sujud. Pasal apa sujud menjadi hebat? Faham. Supaya amal kita di atas kefahaman. Jangan amal kita tak faham. Pasal apa aku sujud? Kan? Tuan-tuan, saya tanya balik sekali lagi, saya tanya. Pasal apa kita sujud pada Allah? Pasal apa solat kena sujud? Ada jawapan dia. Kerana antara jawapan dia, Allah kata apa? Wasjud waqtarib. Akhir pada ayat surah Al-Alaq. Iqra, ayat 1, ayat penghabis sekali. Ada ayat gamak menara masjid dengan gamak mihrab untuk sujud tilawah. Berapa pasal sujud? Wasjud, kata Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah agar kau hampir dengan aku lagi. Sujudlah untuk hampir dengan aku, dekat dengan aku. Maka jom kita sujud untuk mendekat diri dengan Allah. Lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Kerana sunnah kita pun makin dekat dengan Tuhan dah. Masa untuk jumpa Tuhan dah makin dekat. Ini sujud, ini ibadat. Maka siapa yang faham, dia kena amal atas kefahaman dia. Syekh buat jawapan, Syekh buat soalan. Dalam ramai-ramai yang faham, siapa yang beramal dengan kefahaman dia. Jangan sampai beramal tak faham. Tak faham, kena faham. Tak faham di mana? Ngaji. Kena belajar. Bukan main solat buta terus gitu tak. Solat tu ada kefahaman tersendiri. Baik, kemudian apa lagi? Terus saya baca sambungkan sikit apa yang kita baca. Pertama, ulang balik. Ramai yang mengaji, siapa yang faham? Yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang faham, siapa pula yang beramal? Kalau ada yang faham dia mengaji itu, adakah dia beramal dengan ilmu yang kefahaman dia? Ada mengaji saja tak amal? Contohnya, lama dah duduk ngaji bab tahajud ni. Lama dah.
Tak juga. Dia tahu dah, dia boleh sembang dah, dia boleh habaq dah, sahajud kita ni, kita buat lagu ni sekian, pahala sekian ni, kebaikan kita ni. Hang buat tak? Tak buat pula. Lah. Maknanya dia tahu, dia faham, tapi dia tak amal. Bab lain, bab nombor 2. Orang ni bab nombor 2, tak sebelah. Pada Allah, orang ni tak ada makna. Kemudian lagi, Syekh kata lagi apa dah? Kalaupun beramal, ramai yang beramal. Ni yang ngaji, ramai yang ngaji, siapa yang faham? Yang kedua, ramai yang faham, siapa yang beramal? Ketiga, siapa yang ramai yang mungkin beramal? Ramai yang beramal, tapi siapakah yang ikhlas dalam amalnya? Tak tahu. Dalam ramai mengaji, tak tahu siapa yang beramal dengan ikhlas, tak tahu. Dan Syekh kata kat saya, dalam ramai-ramai yang mengaji, dia beramal, siapakah yang ikhlas itu? Tak tahu, Allah Ta'ala. Baik, ikhlas ni. Kita baca bab ikhlas yang kita baca minggu lepas pada bab baru ni, pada mukadimah kita, mari kita sambung balik sikit. Penting. Dan kalau ikut ilmu tasawuf, jalan pertama nak pergi ke Allah, ikhlas. Jalan pertama nak lalu, nak jumpa Allah, dan kalau Allah redha, kita nak kena cari ikhlas. Minggu lepas kita kata apa? Baru yang pertemuan kita yang lepas ni, ada 3 amal sebagai mencari ikhlas. Ya tak? Ingat balik tak? 3 amal untuk kita buat dalam pencarian mencari keikhlasan daripada Allah. Ikhlas dengan 2 cara, pencarian dan pemberian. Kita cari dengan pencarian. Macam mana cari? Antaranya jumlah amal daripada yang tuan. Pertama, kata Syekh Fadli rahimahullah, cari ikhlas yang pertama, pencarian pertama, kena banyakkan la ilaha illallah tahlil. Siapa nak ikhlas, ni jalan awal dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pergi banyak. Guna dia untuk mencari jalan agar Allah kurniakan ikhlas. Sebab ikhlas ni hak Tuhan. Ikhlas tu hak Tuhan. Sebuah hadis kursi daripada seorang sahabat. Kita, alhamdulillah, saya susun satu kitab namanya Duratus Saniyah. Duratus Saniyah ni maknanya saya susun kitab tu 40 hadis kursi. Hadis pertama kita buka bab apa tuan? Bawa satu hadis daripada Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang ni Hasan Basri kata apa? Hasan Basri Hasan Basri radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis daripada Hasan Basri. Siapa Hasan Basri? Hasan Basri adalah seorang keturunan Nabi SAW di zaman tabi'in. Dia keturunan sebelah Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Ali. Yang ni keturunan Nabi SAW. Hasan Basri ni. Hasan Basri kata apa? Dia adalah seorang tabi' yang sempat berjumpa dengan seorang sahabat. Hasan Basri ni namanya Hasan Al-Basri, tabi'. Dia bukan tabi'in, dia golongan tabi'. Tabi' ni selepas sahabat, tabi'. Tapi dia sempat bertemu dengan seorang sahabat Nabi dan sempat mengaji dengan seorang sahabat namanya Huzaifah ibn al-Yaman. Hasan Basri jumpa dengan Huzaifah. Siapa Huzaifah ni pula? Huzaifah ni tuan, orang yang hebat, seorang sahabat Nabi hebat. Huzaifah al-Yamani ni orang Yaman dia. Antara kehebatan dia ialah Huzaifah Yaman ni, antara kehebatan dia boleh kenal siapa munafik itu. Oh, hebat dia. Siapa dia? Huzaifah Yaman. Dia boleh kenal siapa munafik. Nabi pun kenal, tapi Nabi tak cerita. Huzaifah dia kenal,
Dan selalu dia ada tunjuk dekat Nabi, isyaratkan Nabi, kau tu munafik. Nabi engguk, Nabi tahu, aku tahu. Ini kehebatan Huzaifah ibn Yaman. Dan sahabat-sahabat Nabi lain kata, kami tengok kalau Huzaifah ada orang mati, Huzaifah pi, itu orang siddiq, orang beriman. Kalau Huzaifah tak pi ziarah, tak pi sembahyang, munafik lah tu. Kami kenal dah. Maknanya penanda aras kepada munafik di kalangan orang Madinah ketika itu ialah Huzaifah Yaman. Pasal dia mampu mengenali orang munafik ke tak munafik. Kita tak kenal munafik, kita tak kenal, kita tak mau kenal pun, tapi kita tahu ada. Munafik ni macam duit shilling, belakang lain depan lain, belakang parlimen depan nombor, tu munafik. Belakang tak sama depan, depan kita lagu lain, belakang kita lagu lain. Baik, maka Huzaifah Yaman mengenali siapa munafik. Sahabat lain kata apa? Kalau Huzaifah pergi ziarah si mati itu dan solat kan, solat kata jenazah tu, ketahui kami jenazah tu orang beriman, orang soleh, orang yang siddiq. Tapi kalau Huzaifah tak pergi, ziarah pun tak pergi, sembahyang pun tak pergi, confirm kami tahu dah si mati itu munafik. Baik, Hasan Basri tanya Huzaifah di Yaman. Jumpa Huzaifah, dia tanya satu benda. Apa yang Hasan Basri tanya pada Huzaifah? Ya Huzaifah, hang sahabat Nabi kan? Aku tanya hang. Tanya apa? Apa itu ikhlas? Huzaifah ditanya oleh Hasan Basri, ikhlas ni apa dia? Huzaifah kata, aku tak tahu jawab ni. Tak boleh jawab aku dia, aku tak mampu jawab soalan ni. Maka Huzaifah kata, Sat, nanti aku tanya Nabi SAW. Maka Huzaifah pun tanya, ilmu sanad ni, dia panggil ilmu sanad kan. Huzaifah apa ni, Hasan Basri tak jumpa Nabi lah, tapi dia sambung sanad dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat ni. Jadi Huzaifah bertanya Nabi SAW, pernah dia bertanya Nabi. Maka Nabi pun ditanya oleh Huzaifah. Huzaifah tanya, ya Rasulullah, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ma huwa al-ikhlas? Ikhlas ni apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku pun tak tahu jawab. Maka Nabi kata, Sa'ad, tunggu Sa'ad, biar aku tanya Jibril. Maka Nabi bertanya pada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ma huwa al-ikhlas? Jibril kata, aku pun tak tahu. Tak tahu aku tak tahu jawab juga. Jibril kata, tunggu saat ya Rasulullah, biar aku tanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka bertanyalah Jibril akan Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla. Dia bertanya, ya Allah, ikhlas ni apa dia? Maka jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas ni rahsia aku, kata Allah. Istauda'athu, aku tinggalkan, akan kuberikan ikhlas ini fi qalbi abdi, dalam hati hambaku, man ahbabtuhu, aku akan tinggalkan, aku kena berikan ikhlas ni, aku akan bubur dalam hati hambaku yang paling ku cintai. Ikhlas ni dapat dekat orang yang Allah cinta. Maka kita buat ilmu tasawuf, buat 5 benda, 5 tingkatan: suka, gemar, sayang, kasih, cinta. Mana cinta tu tinggi hak atas sekali. Dia bermula dengan apa? Bermula dengan gemar atau suka. Maknanya nak bagi Allah cinta, nak kena gemar Quran, nak kena suka Quran, nak kena suka salat, nak kena suka zikir,
nak kena suka sedekah, nak kena suka benda-benda yang Allah suka, baru dapat cinta Allah. Allah nak kita duk cari cinta Allah sebenarnya ni. Kerana siapa yang dicintai Allah Ta'ala, Allah akan berikan apa tuan? Ikhlas itu. Ikhlas duk kat Tuhan, duk kat Allah. Dia tak duk kat Nabi. Dia bukan jual beli. Dia bukan benda-benda yang boleh dapat mudah-mudah. Dia ada sisi Allah Ta'ala. Allah kata apa? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahsia-rahsia aku yang banyak, akan ku berikan dia kepada hamba-Ku yang paling ku cintai. Kalau kita tuan nak dapat ikhlas ni, kena buat amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cari apa amalan cinta? Apakah amalan yang buatkan Allah cinta? Antaranya Nabi kata amalan yang dicintai Allah kepada dia, tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata itulah amalan yang mendatangkan cinta Allah. Ringan atas lidah, berat atas timbangan, mendatangkan cinta Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau gitu dah rahsia, pecah rahsia Nabi, pecah rahsia Allah Ta'ala tentang ikhlas, tentang cinta Allah. Dan Nabi pecah rahsia, tunggu apa lagi? Amal lah. Amal apa? Macam kita dah amal dulu kan? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Imam Ghazali kata bila nak amal yang ni? Tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bila? Dicadang oleh Imam Ghazali bila? Bila? Esok, malam ni esok, hari Khamis. Khamis. Menanti Jumaat. Sebab cinta Allah datang dengan hari Jumaat. Bila kita beramal dengan subhanallah bihamdihi subhanallah azim pada hari Khamis. Dia punya apa? Dia punya susunan daripada ulama-ulama. Esok, subuh-subuh esok atau malam ni, atau esok pagi subuh-subuh, jom kita berdarah yang tu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagi banyak. Sebab amalan ni kata Nabi mendatangkan cinta Allah untuk kau. Maka jawapan daripada tuan, jawapan dia, jom cari amalan yang boleh menyebabkan Allah cinta. Nanti Allah bagi ikhlas. Lagi apa lagi? Benda yang Allah mendatangkan cinta Allah. Lagi apa lagi tuan? Selain daripada zikir, apa lagi? Satu amalan besar yang akan mendatangkan cinta Allah tertinggi. Apa dia? Tolong sambung dan pelihara silaturahim. Sebab dia penyebab Allah cinta kita. Silaturahim. Kita mengaji, kita main masjid ni bukan pasal apa? Pasal mencari silaturahim. Saya mai pada jauh, tuan-tuan bakat mai semua masjid ni mencari silaturahim. Habis solat, kita salam, tengok muka sahabat, senyum dan sebagainya, untuk hubungkan silaturahim. Di sana datang cinta Allah. Akan datang cinta Allah. Habis pula kita semayang, pula keluar pula nak pergi masjid pula sambil-sambil selawat dan sebagainya. Semua benda-benda ini mendatangkan cinta Allah. Ayat 51, muka surat 54, ayat 31, surah Ali Imran, surah kiri. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kau cinta Allah, Nabi Muhammad habaq kat depa, kalau kau cinta Allah ikut Muhammad. Ikut Muhammad. Siapa ikut Muhammad, Allah cinta. Ni amalan-amalan penyebab Allah cinta. Kerana apa tuan? Perlu kita mencari cinta Allah. Kerana barang siapa dicintai oleh Allah, pasti, bukan pasti, ada kemungkinan besar Allah beri ikhlas itu. Ada kemungkinan besar Allah beri ikhlas. Yang penting kita beramal dulu dengan amalan-amalan penyebab kita yang boleh buatkan Allah cinta kita sekalian. Ikut Nabi sepenuhnya, Allah cinta. Kan?
Apa lagi? Silaturahim, zikir. Ni semua amalan-amalan penyebab Allah cinta. Perlu sungguh cara kita cari amalan bagi Allah cinta, kerana barang siapa dapat cinta Allah, dapat ikhlas. Bila dapat ikhlas ni, Allahu Akbar. Saya sambung lagi, saya tak habis lagi. Saya tak habis kata tu, dia ada sambung lagi tau. Dia kata, tadi ulang balik ramai yang mengaji, siapa yang faham. Ramai yang faham, siapa yang amal. Ramai yang amal, siapa yang ikhlas. Mungkin ada yang ikhlas. Mengaji amal-amal, jumpa ikhlas. Cuma saya kata apa? Barang siapa diberi oleh Allah ikhlas, maka akan datang baginya ujian berat kat dia. Sebab kekasih Allah pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sehingga kan saya kata, orang yang ikhlas tu pun, kalau dia jumpa ikhlas, dia tak berani ikhlas. Sebab apa? Sebab ujian berat bertemu. Bukan senang dah. Kekasih Allah ni bukan duk senang, melegak, berumah, tak ada. Ujian berat. Kekasih Allah ni kena uji berat. Nabi Yahya kena apa, tuan? Nabi Zakaria kena apa? Nabi Yahya kena apa? Nabi SAW sendiri kena apa? Ni kasih Allah semua ni. Nabi Ibrahim kena apa? Dia bukan dia bersemayang saja, dibalik tak. Dia diuji oleh Allah dengan ujian. Sehingga kan dalam banyak-banyak Nabi, 5 orang Nabi dipanggil ulul azmi. Sebab apa dipanggil ulul azmi? Sebab Nabi-Nabi ni keazaman dia bawa Islam kuat, walaupun dia cabaran dia hebat. Siapa 5 orang ni? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi yang dipanggil ulul azmi. Pasal apa dia ulul azmi? Lebih hebat dari Nabi lain? Kerana mereka ini diuji hebat oleh Allah Ta'ala. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Awal juzuk yang ketiga. Tilkar rusul, itulah nabi-nabi, rasul-rasul yang kami lebihkan atas seseorang lain. Dia lebih sebab apa? Dia lebih sebab ujian itu lebih. Maka hadapi ujian Allah. Siapa dapat hadapi ujian Allah, ada kelebihannya. Maknanya ikhlas tak datang mudah. Dia boleh main kita, tapi ujian dia cukup berat. Nak tahan ujian dia, tak tahan. Maka apa cadangan Nabi SAW dalam menempuh, mencari ikhlas? Nak tempuh bagaimana, nak harum macam mana hidup ni, ujian berat. Nabi kata, aku pesankan satu je dalam menempuh ujian: perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Ini amalan-amalan nak tempuh ujian berat. Sandak balik dekat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tengok pada tuan kitab yang kita susun ni, mula-mula cerita ikhlas, yang kedua cerita ibadah, nombor ketiga cerita berserah diri pada Allah. Dia ada kaitan dia semua. Baik, ikhlas tak datang mudah. Ikhlas tak datang mudah. Tapi dia datang dengan ujian. Dia main dengan ujian. Dan ujian yang paling berat, apa dia tuan? Ujian paling berat, Qasas 24 ayat 155 surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ayat 155.
Surah Al-Baqarah, ujian. Allah uji. Tapi sebelum tu ayat 153, sebelum tu muka surat 23 belah kanan ayat bawah sekali, Allah kata apa? Allah kata beriman. Ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Baris bawah. Dua baris bawah muka surat 23. Lepas tu naik muka surat 24 jumpa ayat 20 ayat 104 153 155 baru jumpa wal nabluwannakum bisyai'in. Ujian daripada Allah. Maka harum ujian pada Allah dengan dua, la haula wala quwwata illa billah. Ayat Quran kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran kata gitu, Nabi kata la haula wala quwwata illa billah. Ni semua amalan-amalan nak mengharungi ujian. Sebab Allah berkelas tu tampih. Bila Allah beri ikhlas, tuan-tuan, bila Allah beri ikhlas, jangan sonok lagi. Ujian akan main bertipa-tipa. Tapi pegangan kita, bergantungan kita pada Allah. Gantung kita dengan dua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran itu datang daripada Allah dan balik pada Allah ujian itu. Yang penting kita sabar. Yang keduanya, aku tak berdaya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Aku tak berdaya, berserah pada Engkau ya Allah. Ini amalan-amalan yang kita buat untuk mencari ikhlas. Syekh pesan lagi tu, maka sabar itu banyak dalam Quran. Ada lebih kurang 90 kali Allah pesan pasal sabar. Baik, tuan-tuan sekalian. Baik. Saya sambung sikit pengajian kita malam ni insya-Allah. Kan muka surat yang ke-10, perbincangan kita balik. Mudah-mudahan kita dapat kita mula balik pengajian kita ni dan kita dapat baik kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita mengaji. Pada malam itu 3 hari lepas saya sampai pada muka surat ke-10. Qala mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin. Saya ambil tahun ni muka surat 10 tengah-tengah mana kata sebahagian ulama, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li min mulahazati al-makhluqin. Min mulahazatil makhluqina. Al-ikhlas itu, ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni kata ulama apa dia? Ni teori dia ataupun nak faham dia apa dia? Al-ikhlas itu apa dia? Tasfiyah, bersihkan fi'al itu, bersihkan amal perbuatan kita ini. Bila beramal kena bersih. Bersih apa? Bersihkan perbuatan kita. Tasfiyah al-amal, bersihkan amal kita itu daripada apa? Bersih daripada apa? Bersih daripada mengharapkan perhatian makhluk. Min mulahazatil makhluqin. Ikhlas ni duk bersih perhatian makhluk. Tak faham, tak kisah makhluk. Kita amal bukan pasal makhluk. Bersih yang tu. Kalau ada makhluk, bersih apa? Bersih. Maka ikhlas apa tuan? Ikhlas ini ialah satu praktikal, satu amal nak bersih, buang rasa ada orang tengok, ada orang nak puji, ada orang nak cakap, ada orang yang nak bagi tahu, buang itu. Maknanya apa dia? Maknanya ikhlas ini amal yang tidak ada kaitan dengan makhluk. Tak sangkut dengan makhluk pun. Jadi nak bersih apa? Bersih diri daripada makhluk, daripada pandangan dia, daripada perkataan dia, daripada pujian dia, daripada hinaan dia. Bersih yang tu. Tak nak kena mengena aku dengan hang pun. Aku nak buat pasal Allah, tapi Allah uji dengan makhluk itu. Ini problem sikit. Maka amal kita diganggu, amal kita dihalang, dikacau oleh makhluk. Allah buat makhluk ni, Allah nak tengok siapa yang ikhlas. Maka ikhlas ni apa dia? Cuci buang perbuatan kita tu dia mengharapkan pujian manusia. Itu kata ulama. Itu kata
ulama. Atau ulama kata pula yang kedua, al-ikhlasu at-tawaqqiya an mulahazatil ashkhas. Ikhlas ini ialah engkau berhati-hati waktu buat amalan, berhati-hati engkau daripada inginkan perhatian manusia. Berhati-hati dalam amal ni, jangan harap duk kisah-kisah orang. Saya ulang balik. Macam mana kita boleh kata ikhlas ni? Ikhlas ni kata ulama, dia ada, ikhlas ni benda yang ada akan diganggu oleh dia. Ikhlas ni akan diganggu oleh dia. Maknanya beragam, maknanya nak buang riak ni macam mana? Nak buat ikhlas kena buang riak. Riak ni apa dia? Kita buat nak bagi orang ingat, nak bagi orang puji, nak bagi orang sebut, nak bagi orang kata. Jadi kita nak buang yang tu. Nak buang apa? Nak buang orang kata ni. Maka ulama kata apa? At-tawaqqa, berhati-hati waktu beramal. Jangan harapkan pujian pun jangan. Contoh dia apa dia? Contohnya nak buang riak ni apa dia? Ulang balik tuan-tuan. Riak ini apa dia? Dia boleh berlaku dengan buat atau tinggalkan. Dua-dua boleh main. Dua-dua boleh main. Riak boleh ada, boleh main waktu kita buat amalan. Riak dia boleh main waktu kita buat amalan. Dan riak boleh main waktu dia tinggalkan amalan. Dua-dua boleh dia riak. Yang ni yang dimaksudkan oleh siapa dia, tuan-tuan? Ini maksud daripada seorang ulama, nama muka surat 11, kata Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajli nas riya. Tinggal amal kerana manusia tu riya. Mana tak buat. Tak buat amalan. Contohnya macam inilah. Kata Fudail bin Iyad, aku contohkan baru ni. Dia kata dia, waktu kita main sembahyang Jumaat, main sembahyang Jumaat ni, esok lusa lah main Jumaat, kita main tengok orang ramai dah. Tu dah sok pertama, ramai dah orang masjid. Kita masuk ke masjid, nak kena buat apa tuan? Nak kena buat apa? Tahiyat masjid lah kan? Solat tahiyat masjid. Dia masuk main, dia kata, kalau aku buat tahiyat masjid, orang takut rajin pula. Ni tak buat. Itulah riak. Riak pada meninggalkan amal. Ketinggal amal itu kerana manusia, itu pun riak. Itu pun riak juga. Kata Fudail bin Iyad. Contoh dia beri itu. Kita masuk main masjid, tengok orang ramai dah. Kita kata, aku kalau sembahyang satu masjid ni, orang kata aku bagus pula. Dia sangkut ke manusia. Maka dia pun tinggal amal tu. Maka jatuhlah riak atas diri. Sebab dia kata apa? Dia kata, tarkul amali min ajli nasi riya. Tinggal amalkan manusia riya. Wal amalu min ajli nasi syirk. Dan beramal kerana manusia itu syirik. Lebih betul. Tinggal amal kerana manusia riya, buat amalan kerana manusia syirik. Betul? Kita duk faham buat amal kerana manusia syirik itu riya. Tak. Yang ni lebih apa? Lebih dalam maknanya. Buat amal kerana manusia tu syirik. Pasal menduakan Tuhan pada amal. Tinggal amal kerana manusia tu riak. Pasal manusia. Maka dia kata apa? Dia cadangan dia apa dia nak buat? Dia kata apa? Al-ikhlasu, al-ikhlas, ada ikhlas itu an yu'afika Allahu minhuma. Ikhlas ni bila Allah selamatkan kamu daripada kedua-duanya. Tinggal pasal makhluk pun Allah selamatkan hang, buat pasal makhluk pun Allah selamatkan hang. Jadi kalau kita buat macam mana ikhlas ni tuan, kena minta daripada Allah. Allahumma salimna ya Rabb. Itu doa dia. Allahumma salimna. Ya Allah, selamatkanlah kami. Daripada apa? Daripada syirik dan riya.
Ha? Dan ulama-ulama fiqh kita pula kata apa, tuan? Antara cara nak cuci, nak tasfiyahkan amal, nak tasfiyahkan hati daripada benda-benda macam ni, sama ada syirik ketika beramal ataupun riak meninggalkan amal, ulama kata apa? Ulama tasawuf kata apa? Waktu ambil wudu, habis ambil wudu, doa. Doa tu doa pembasuh riak dan syirik. Doa apa? Doa yang sembahyang. Tapi ramai juga yang tinggal. Ramai tinggal, kita bimbang juga anak-anak kita, ajaklah doa-doa macam ni. Ajak. Sebab apa? Sebab nak wariskan ilmu ikhlas untuk anak cucu. Baca doa apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Tobat daripada tobat bersyirik, tobat beriak. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersih, bersih bersyirik dan riak. Waj'alni min ibadika salihin, jadikan aku orang saleh. Orang saleh yang mana tuan? Orang saleh adalah orang yang cukup bimbang dan cukup takut berlaku riak dan syirik. Itu sifat orang saleh. Baik, ini kata daripada ulama kita. Siapa kata ni? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ulang balik kata-kata dia. Meninggalkan amal kerana manusia itu riya, beramal kerana manusia itu syirik, dan ikhlas itu ialah mudah-mudahan Allah selamatkan kau daripada kedua-duanya. Tak mana kenyataan kita ambil kita dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Kata-kata Fudail bin Iyad ni. Fudail bin Iyad ni seorang ulama wali Allah, zaman tabi'in. Baik, dia dapat ilmu seketui daripada Allah. Maksud ilmu seketui apa? Ilmu turun. Ilmu itu turun. Kenapa? Kerana Allah memilih ia. Kerana hati yang cukup bimbang dan takut pada Allah. Sebab apa? Sebab dia bimbang, sebab dia mendapat hidayah Allah selepas dia beramal dengan amal-amal yang buruk. Lepas itu dia tobat, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia cari Allah, dia tobat sungguh-sungguh, dia nak balik pada Allah, maka Allah terima taubat dia dan Allah berikan ilmu laduni. Apa ilmu tu? Ilmu yang menjangkau benda. Dia ni tulis tak erti, baca tak erti, tapi dapat ilmu seketui daripada Allah kerana bimbang dan takutnya pada Allah disebabkan dosa yang dia buat dulu. Ni jalan manusia lah kan. Baik. Jadi di bawah sana kata apa? Di bawah sana, gosok sebelah di bawah sana. Ataupun kita ambil yang atas beratu. Kata sebagian ulama, ikhlas itu ialah al-idmatu an ru'yatil a'mal. Ni kata ulama, nak kita faham apa dia yang kata ikhlas ni. Ikhlas itu ialah al-idmatu an ru'yatil a'mali. Ikhlas itu ialah engkau tenggelam dari memandang amal engkau. Maknanya kau tak tengok pun amal engkau. Banyak ke sikitnya tak tengok. Maknanya sekira-kira pada kita beramal tak berkira, itulah ikhlas. Aku semayang dah tadi. Contohnya kita main-main tadi kan. Main-main, kita main maghrib di rumah, katalah tahu ada kuliah, mana kita main kuliah. Contohnya seorang tu dia semayang maghrib di rumah dengan isteri dia semua kan, atau semayang di rumah, main-main tengok, main maghrib tak habis lagi. Ada orang katanya tuan-tuan, dia kata aku semayang dah. Kira tu. Maka ulama kata apa? Dia masih memandang dia beramal. Itulah tak ikhlas. Rupanya benda ikhlas ni halus tu ni. Dia kata akhlak dengan Allah ni cukup halus. Dibincang oleh ulama-ulama. Betul? Main-main buat ibadat. Aku dah buat dah. Ni, dia kata ni, aku buat dah. Dia kata aku buat dah ni, dia memandang dia telah beramal. Maka dalam amalnya tidak ikhlas. Sebab ikhlas itu ialah tenggelam daripada memandang beramal ketika beramal atau selepas beramal. Tak nampak yang kita beramal. Duk buat amal tapi tak nampak kita beramal. Itulah ikhlas.
Dia buat, nak buat lagi. Dia buat, nak buat lagi. Ikhlas. Macam mengaji ya. Mengaji, nak mengaji lagi. Mengaji. Sebab dia tak pandang kata dia mengaji. Dia tak pandang kata dia berilmu. Dia tak pandang lagi tu. Itu orang ikhlas. Baik, ambil kata-kata ulama pada al-irmatu an ru'yatil a'mal. Ikhlas ni ialah kamu tak pernah memandang bahawa engkau ni orang yang beramal. Tak nampak, tak rasa yang kita ni duk amal banyak. Tak rasa pun. Kata, aku sembahyang banyak, tak rasa. Tak pernah rasa mengaji banyak, tak pernah rasa duk mengaji. Baca Quran tak pernah rasa baca Quran banyak. Tak pernah rasa, tapi banyak dah. Tapi tak pernah rasa banyak. Inilah orang ikhlas. Di bawah. Ikhlas itu adalah seorang hamba mengharapkan semata-mata pandangan Allah akan ilmu dan amalnya itu. Maknanya sebab itu nak beramal, mengasah mengaji ni kena ikhlas. Baru amal kita ikhlas. Sebab ilmu dan amal dua benda yang berkait. Kalau mengaji tak ikhlas, nasihat amal pun tak ikhlas. Dia cakup lah, dua-dua cakup. Maka jom menjadi amal, jom kita belajar ikhlas dalam mengaji. Maka ulang balik tuan, saya tanya balik, kita mengaji ni pasal apa? Ambil ilmu, betul ambil ilmu. Tapi hujung ilmu tu Allah. Betul ialah mengaji ambil ilmu, betul saya setuju, kena juga mengaji ambil ilmu. Tapi siapa? Apakah ilmu itu? Ilmu itu ialah tulis alim Allah Ta'ala. Ain lam min ilmu. Cebis daripada ain lam yamin alim. Rupanya ilmu ini cebis daripada alimnya Allah Ta'ala. Ilmu ni hak Allah. Maka elok balik ilmu mengaji ni kerana dia cari dia balik. Bukan nak abang kata aku pandai, bukan nak abang kata aku berhenti, tak. Tujuan mengaji ialah aku nak cari Allah Ta'ala. Tujuan aku dapat ilmu, kerana dengan ilmu ni aku nak guna untuk mencapai redha Allah. Inilah ikhlas. Maka siapa mengaji ikhlas, nescaya amalnya akan disusuli oleh ikhlas pula. Mengaji ikhlas, nanti amal juga akan ikhlas. Siapa bagi? Allah bagi. Kerana dia merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, patah balik hadis Qudsi tadi. Hadis Qudsi tidak, Allah kata, ikhlas itu rahsiaku, takkan ku berikan kepada hamba dalam hati, takkan lebuh dalam hati hamba ku, melainkan hamba tu hamba yang ku cintai dia. Baru Allah bagi ikhlas. Kalau gitu apa nak buat? Kita nak bersaing, kita nak berlumba, kita nak lawan sama-sama kita ni, carilah kecintaan Allah. Kita nak lawan gitu. Siapa pada Allah cinta? Contohnya, lawan yang mana tuan? Lawan, kita lawan. Bagi Allah cinta ni, siapa boleh main masjid dulu? Contohnya, kata rumah Allah kan, pulun, siapa boleh main dulu? Tok siap lebih dia, aku pernah potong dia. Potong. Ni Tok siap potong kita sedia. Dia tak nak potong Tok siap pun. Potong Tok siap dia kok jalan ke dia? Dia potong Tok siap. Main masjid, Tok siap potong dia. Pirut jalan, ataupun dia potong Tok siap tahu nak. Buah kenduri. Tapi dia pasal ambil gudai awal Tok siap. Tok siap ambil lambat sikit, dia potong dia. Tu potong umur. Kan, dia penderai awal, codok-codok semua, lepas tu dia minum makan. Tok siap tu belakang. Tok imam ke, Tok Bilal ke, dia ada potong. Sedangkan sepatutnya apa dia? Bersaing pada menuju redha Allah Ta'ala. Kalau Tok Imam boleh pergi awal, ke Tok Siap boleh pergi awal, aku nak pergi awal juga. Tuan-tuan, saya tanya soalan satu tuan-tuan. Saya tanya satu soalan. Salat ni, kita tunggu dia ke dia tunggu kita? Yang mana satu? Tuan-tuan, sembahyang, salat ni kan? Salat ni, kita kena tunggu dia ke dia tunggu kita? Terbalik kurang Jumaat kan? Jumaat masalah lagi. Ramai yang tunggu solat. Kat solat tunggu dia. Dah, solat kena tunggu dia. Qamat baru nak main tu solat tunggu. Tok imam tunggu, tok siap tunggu dia. Patah balik. Solat ni kita tunggu dia kan dia tunggu kita?
Jawapannya, kita kena tunggu. Tunggukan solat-solat itu, tunggukan ilmu-ilmu itu, tunggukan peluang-peluang untuk beramal lagi yang terbaik. Dan tuan, saya pernah sebutkan di sini juga, berkali-kali saya sebutkan dan juga tempat-tempat lain saya sebutkan juga kepada tuan. Satu amal husnul khatimah. Alhamdulillah saya dapat tahu tuan, saya dapat tahu dan saya boleh tahu kan, dan saya ada apa maklumat Masjid Syarif Fatimah ni ramai dah yang dapat husnul khatimah, ya. Ada keberkatan masjid kita ni, ada keberkatan. Depa yang pi husnul khatimah ni, dia tadi depa tunggu kita pula. Kan? Jadi bangsa lagi tu kan, depa dah pi dah tunggu kita pula. Tunggu apa tuan? Depa dah dapat dah amal soleh, mati husnul khatimah. Kita pula macam mana ni? Tak mau lawan dengan depa ke? Atas amal tu tak mau pulun ke? Dia mati elok. Takkan kita dia tu bagi elok kita tunggu saja. Tak. Bila depa tunjukkan mati yang baik di mana, kita nak berebut lagi kan? Maka nak buat apa tuan? Buat apa? Orang-orang yang ikhlas ini, dia mengharapkan pandangan Allah semata-mata. Mencari ilmu mengharapkan redha Allah, dan beramal juga mengharapkan redha Allah Ta'ala. Ini orang ikhlas atau orang soleh. Itu peranan ataupun itu yang dia punya caraian dia. Dan dia kata lagi, hati yang mengharapkan pujian dan pandangan manusia adalah di antara di antara riya yang tersembunyi. Nah, hati yang mengharapkan pujian dan pandangan manusia adalah di antara riya yang tersembunyi. Riya sembunyi, riya kecil tadi, yang Nabi abang tadi. Maka salafus salih, orang-orang salaf yang salih, menganggap riya adalah dosa yang paling besar. Pasal apa dosa riya ni dosa besar? Kerana ia syirik kecil. Dan syirik pula dosa yang paling besar sekali. Riya ni syirik kecil. Kecil pun syirik juga. Syirik kecil juga, yang kecil pun syirik juga. Maka kita tentu satu benda yang kita nak minta pada Allah, dan kata Fudul ayat tadi, minta tolong Allah selamatkan kita daripada riya ni. Minta tolong. Kalau tuan-tuan doa banyak-banyak ke Allah, sujud ke contohnya. Sujud sembahyang sunat kan, sembahyang sunat hajat ke, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah kan. Sujud dia tuan minta apa? Minta apa enggak? Antaranya selit, ya Allah berikan aku ikhlas dalam beramal. Selit masuklah. Saya minta boleh. Satu saya bimbang tuan, saya bimbang doa kita ni, sembahyang hajat kita ni minta dunia. Saya bimbang ke tu? Bayang hajat kita, doa, sujud pada Allah ni, minta apa? Minta dunia. Ada tak orang sujud minta, ya Allah berikan aku mengenal Engkau ya Allah, ma'rifah? Jarang jumpa aku. Ataupun ya Allah, aku sujud pada Engkau ya Allah, dengan sujud aku sujud pada Engkau ya Allah, berikan aku ikhlas ya Allah. Cantik pada doa tu. Sebab apa? Sebab orang soleh cukup bimbang syirik ini. Macam mana main syirik? Riya. Kalau gitu minta pada Allah sungguh-sungguh agar Allah berikan ikhlas. Buang riya ini. Cara dia, tadi antaranya cara dia apa dia? Cara nak ikhlas, nak buang benda-benda tak baik pada hati ni, doa selepas ambil ayat sembahyang. Ta'ala qiblat pada qiblat, baca doa. Hadir hati dengan Allah, tawajuh pada Allah, harap sungguh-sungguh Allah bersihkan hati ini. Bayang tu Rasul. Ini jalan-jalan yang dibuka oleh ulama-ulama as-salihin. Baik, sambung. Oleh yang demikian, hendaklah engkau waspada ilmu dan amal engkau itu. Kalau gitu punya keadaan kita baca ni, benda-benda kita baca ni, kata ulama apa dia? Kalau gitu berwaspadalah dengan ilmu yang kau belajar dan amal yang kau amalkan. Sebab ilmu itu dan amal, ilmu dan amal boleh masuk riya itu. Boleh masuk riya pada ilmu dan amal. Kata beliau kaedah mana? Siapa mengaji riya, maka amal dia juga riya. Sebab amal turut ilmu.
Sebab mengaji pun dah riak dah. Mengaji pun menunjuk-nunjuk pada manusia dah. Mengaji sebab nak sombong, mengaji sebab nak sum'ah, mengaji sebab nak kan bukan yang baik. Maka bila dia mengaji sebab nak riak, nak tunjuk ke orang, kata dia bagus, dia pandai semua, nanti amal yang juga akan turut riak. Akan turut. Benda buruk ni akan turut. Jadi, ulang balik dah. Oleh kerana itu, hendaklah engkau waspada, berhati-hati akan ilmu dan amal engkau itu. Maka dia kata, tangisilah jika engkau melihat dalam amal dan ilmu engkau itu ada riya ataupun sum'ah. Bila dalam kita perhati muhasabah kita ni, rupanya kita tengok amal kita ada riya, ada sum'ah. Nak buat apa? Menangislah, teriaklah sebab engkau telah berdosa dengan Tuhan. Antara tangisan-tangisan yang kita nak menangis ni ialah mengenangkan kesilapan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesilapan kita? Amal itu kadang-kadang tak ikhlas. Minta tolong Allah Ta'ala. Baik, antara amal nak cabut benda yang tak elok di hati ni apa dia tuan? Apa antara amal nak cabut buat benda tak elok di hati ni? Satu benda yang diberi oleh ulama, nak cabut benda tak elok pada hati, nak cabut dunia daripada hati, nak cabut riak daripada hati, nak cabut sum'ah, ujub, sombong, semua benda-benda khianat semua nak cabut dari hati. Apa dia? Satu, ulama kata belajar infak yang agak banyak. Apa nak buat? Belajar infakkan harta yang jumlah yang agak banyak. Baik, belajar apa? Belajar infakkan harta kamu dengan jumlah yang agak banyak. Kerana apa? Itu satu cara nak bawa keluar dunia daripada hati, nak keluar nifak, nak bawa keluar daripada penyakit hati. Itu cara dia. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka pun dalam cerita Allah Ta'ala ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah beri ilmu hikmah kepada sesiapa yang dia suka. Ilmu hikmah ni apa dia? Antaranya ikhlas tu hikmah. Soalan dia, macam mana nak dapatkan ikhlas ni? Atau macam mana nak dapat ilmu hikmah ni? Allah abang ayat yu'til hikmah ni, yu'til hikmata man yasha, duduk dalam ayat 269 surah 45 surah Al-Baqarah. Tengok dua ayat sebelum tu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum, anfiqu minat tayyibati ma kasabtum. Dua ayat sebelum. Maknanya apa dia? Kata ulama apa dia? Ilmu hikmah, ikhlas dan sebagainya akan hadir, Allah berikan kepada orang yang infak harta yang terbaik dia. 269, 268, 267 dia akan. Dia ada kaitan muka surat tu. Ayat 269 surah Al-Baqarah, tengok ayat atas, dua ayat atas. Ayat 26, 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kefakiran. Dan Allah menjanjikan keampunan dan kelebihan. Maghfiratan wa fadl. Wa fadla. Dan Allah menjanjikan kebaikan dan keampunan. Maknanya pada ayat atas dia, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat tayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, nafkahkan yang terbaik daripada apa usaha engkau. Lepas tu ayat bawah turun, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat 26, 9.
Allah berikan hikmah ni, ya Allah tadi. Allah berikan hikmah kepada ia sesiapa yang kehendaki. Pergi balik dengan hadis kursi, Allah kehendaki hamba dia yang dia cinta, dia berikan ikhlas. Maka hikmah yang tertinggi ialah ikhlas. Allah tak bagi pada orang yang sebarang. Allah tak bagi pada orang yang sebarang-sebarang, kecuali orang tu orang yang Allah cintai dan Allah kehendaki. Baik, sekarang ni apa dia nak buat? Antaranya ayat tadi, 269, 268, 267 hadis ni, nak dapat nak bagi orang kita menjadi orang yang Allah kehendaki, antaranya infakkan harta yang kita kasih, infakkan harta yang kita usahakan. Harta tu harta terbaik. Ini satu daripada arahan Allah, macam mana Allah tunjukkan macam mana dapat hikmah. Macam mana dapat hikmah? Hikmah ni duduk kat Allah. Hikmah duduk dekat Allah. Antara yang duduk kat Allah apa dia? Ikhlas. Baik, sambung. Maka dikata ulama, tangisilah jika engkau melihat dalamnya itu ada riak dan sum'ah. Kemudian ulama kata lagi, barang siapa yang suka menunjuk-nunjuk, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah akan perbuatan celanya itu. Wahai orang yang riak, hang tunjukkan hang dengan susah hati, nanti Allah buka rahsia hang tu. Satu hari orang tahu juga hang menunjuk-nunjuk rupanya. Wahai orang menunjuk, satu hari Allah akan tunjukkan kecelaan perbuatan kau. Tunggulah. Orang tak ikhlas ni lama-lama orang tunjuk lama-lama orang tunjuk. Allah sendiri akan buka. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang suka mendengarkan perbuatannya itu, dia suka habaq ke orang, dia suka cerita ke orang, maka dia akan diperdengarkan tak ikhlas itu oleh Allah di akhirat kelak. Allah akan cerita habis kat dia. Allah akan buka rahsia itu. Yauma tubla sarair. Tuan-tuan, puan Ismail, rahsia kita ni banyak akan dibuka oleh Allah. Rahsia kita banyak akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Dunia pun Allah buka kalau kita buka. Tapi Nabi habaq dah, siapa yang tutup keaiban satu sahabat dia, siapa tutup keaiban sahabat dia, satu benda ditutup, Allah tutup 1000 keaiban di akhirat esok. Tapi kalau dibuka satu keaiban sahabat di dunia ini, Allah pasti membuka 1000 keaiban dia di dunia dan akhirat. Maka tuan-tuan, apa kita nak tengok sini tuan? Yang ni apa dia? Biarlah kita minta pada Allah, minta Allah tutupkan segala kejahatan kita. Minta Allah tutupkan segala keaiban kita. Kerana Allah akan buka at-tariq yauma tublas sarair, hari yang akan Allah bukakan semua rahsia. Sebab itu kata ulama, saya tarik perhatian tuan-tuan, dalam duduk antara dua sujud ada satu doa kita minta kepada Allah. Duduk antara sujud ada 8 benda. Bacaan duduk antara sujud, Rabbi ighfirli, cuba kira ada berapa? 8 semua. Baik, apa dia bacaan yang kelima atau keenam? Dia 8 semua kan? Rabbi ighfirli, baca sampai habis. Dia 8 benda kita minta. Atau kita minta pada dia tuan, wajburni. Jom kita faham ni, kita macam kita faham. Apa dia wajburni tuan ni? Apa dia wajburni ni? Wajburni. Maksud dalam dia tuan, doa ni kita minta Allah tutup terus segala kejahatan dan keaiban kita. Itu maksud wajburni. Wajburni makna ya Allah, kau tutup teruslah segala rahsia, segala keburukan, segala keaiban aku, jangan kau buka langsung ya Allah, dunia dan akhirat. Ini perkataan yang masuk pada wajburni. Maknanya, ya Allah tutupkanlah kekurangan aku ya Allah, wajburni ni. Sebab Allah akan buka semua. Yang buruk pun Allah buka, yang baik pun Allah buka. Apa dalil dia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kan? Pasti Allah buka. Sebesar zarah kebaikan pun Allah tunjuk, Allah buka.
dan sebesar zarah kejahatan pun Allah buka, Allah tunjuk. Ya Tuhan, kita malu pada Allah Ta'ala. Kita malu pada makhluk. Jadi makna wajibur ni minta susuh pada Allah supaya Allah tutup teruilah rahsia itu, jangan kau buka. Sebab Allah berfirman, yauma tublas sarair, akan sampai hari yang kubukakan semua rahsia engkau. Kalau kita minta tolong Allah, amalah hada, ya Allah kami malu, ya Allah kami banyak kesilapan, ya Allah jangan buka. Maka benamkan rasa bimbang kita tu pada perkataan wajburni, minta tolong Allah Ta'ala. Allah akan buka, tak ikhlas Allah buka, ikhlas Allah buka, Allah buka semua. Jadi kita nak dah berhadapan dengan makhluk di padang mahsyar, nak lalu kita sirat mustaqim semua ni, kita lalu guna tuan, kita lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab tu kita minta lah rahmat banyak daripada Allah. Rahmat ya Allah. Kata ulama jangan lepas berkata ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, minta rahmat. Syurga masuk dengan rahmat, nak dapat ikhlas dengan rahmat, nak ibadat tu dengan rahmat Allah Ta'ala. Segala-galanya dengan rahmat Allah saja juga. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah SWT atas apa yang kita belajar. Jom kita cari ikhlas daripada Allah. Jom kita cari minta Allah Ta'ala beri ikhlas kat kita. Carilah dulu ikhlas itu dan tunggu dalam pencarian kita tu dan amal kita ni, tunggulah pemberian Allah atas diri. Mudah-mudahan kita dapat benda kebaikan daripada Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli astaghfirullahal azim li wa lakum, salim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa wasfawzal mustaghfirin tajadut taibin. Ya. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mana hadis selawat kan? Hadis amal selawat kan? Ya. Baik, saya tanya macam ni. Soalan saya, alhamdulillah, buka pencerahan. Yang kata banyak ni banyak mana? Saya tanya semua nak. Bila ada soalan tu kan saya tanya, yang kata banyak ni banyak mana? Yang kata banyak ni, jumlah banyak ni banyak mana? Tak terkira kan? Dia tak terkira, jangan kira. Tak boleh kira. Pergi mantik. Mana yang kata banyak ni ialah dibuat tanpa dikira-kira pun. Buatlah banyak mana pun. Itu maksud Nabi SAW. Memang ada peringkat latihan kita nak buat zikir contohnya 33, 100 ini latihan. Sampai ke peringkat kau tak kira lagi dah. Itu maksud Nabi SAW. Mula-mula memang ada. Ya, maksudnya juga sama. Maknanya Nabi nak suruh dia tak berkira lagi dah. Mula-mula buat kira dulu. Macam ni lah tuan-tuan yang macam ni lah. Saya sebut kat daripada rumah juga, sebelum ni pun sama juga. Saya sebut juga malam ni tuan. Saya guna istilah ni lah. Istilah apa? Nak kira guna tuan. Katalah dosa kita bagi bukit, bagi gunung. Yang dosa kita macam gunung. Agak-agak istighfar 3 kali lepas sembahyang tu cukup tak? Cukup. 100 kali cukup. Tu tak dikira apa. Saya istilahkan pula, setengah orang kata istighfar 3 kali cukup dah.
Bayang 3 kali, lepas tu istighfar. Atau tak ada istighfar boleh juga, tak apalah. Tapi istighfar 3 kali ni, saya bayang macam ni tuan. Saya bayang macam ni lah. Kalau dosa kita macam bukit, macam gunung, cangkui 3 kali dengan istighfar, terban tak? Ha? Terban tak? Ya otak pun betul-betul pak. Tak reban pun 3 kali ni. Maka kalau betul nak buat apa Nabi reban? Oh, ya reban. Buat macam mana? Banyak benda-benda yang akan meruntuhkan dosa. Antaranya apa dia? Antaranya kuliah pengajian, kuliah ilmu majlis zikir, meruntuhkan dosa. Satu lagi yang saya bagi teknikal untuk orang yang baca Quran dengan saya di kampung sana. Nabi amalkan hadis. Kitab mana tuan? Kitab Al-Jawahirul Mahub, dalam kelebihan kalimah Allah. Baik, Nabi kata apa? Sesiapa yang memanjangkan kalimah Allah. Mafhum hadis Nabi. Siapa yang baca Quran atau siapa yang jumpa kalimah Allah dimatkan, dipanjangkan. Contohnya, La ilaha illallah, panjang. Kalimah Allah dipanjangkan. Ataupun baca kalimah Allah Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contohnya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia baca macam mana? Innallah. Berhenti yang tu. Ulang balik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contohnya, dia beritahu mana? Berarti kalimah Allah. Maka Nabi kata, siapa yang baca Quran, jumpa kalimah Allah dipanjangkan, ni pada waqaf tidak, dalam bab waqaf tidak Quran. Siapa jumpa kalimah Allah dipanjangkan, maka Nabi kata dimatkan dia, maka dengan amalan itu Allah akan runtuhkan 4,000 dosa. Sekali baca. Ni kelebihan hikmah baca Quran. Innallah. Berhenti. Ulang pendek pun. Ulang balik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jumpa kalimah Allah, berhenti. Benda ni yang menyebabkan Allah ampun dosa. Sekali baca kalimah Allah panjang 4,000. 2 kali, 3 kali, 4 kali baca kalimah Allah. Baik tuan, dalam Quran kita ada kalimah Allah yang tanda merah. Kadang-kadang 7-8 kali. Maka ulama kata teknikal baca Quran antaranya, saya sebut dalam gambar ni, teknikal baca Quran antaranya ialah berarti kalimah Allah. Lagi apa nak buat? Selawat Nabi pun sama juga, meruntuhkan dosa. Banyak-banyakkanlah. Dan sambil peluang juga kata apa-apa yang disebut oleh sahabat kita, alhamdulillah masih banyak. Maka hari Ahad ni, hari Maulid kan, apa salahnya untuk Nabi SAW? Bukan kerana Nabi dan kerana untuk Nabi. Kan? Kerana Nabi dan untuk Nabi. Nak buat apa? Kita cari pakaian tercantik untuk merayakan Maulid Nabi SAW. Mencari pakaian yang terbaik untuk bersama Nabi. Muslimat cari pakaian terbaik, bukan tunjuk ke orang. Pakaian terbaik, duduk dalam rumah, selawat 1000 kali. Hari Ahad. Boleh tak? Boleh tuan? Dia tak boleh pula 1000. Tak main, 100 tak main lah. Kami 1000 pula. Saya sebut pasal sama tuan-tuan. Hari Ahad ni kita cari pakaian tercantik. Hak elok punya. Kalau ada serban, pakai serban. Kalau jumpa, bukan di mana pun, duduk dalam rumah, pegang tasbih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1000. Khas untukmu ya Rasulullah. Kita freekan hak kita hari itu, duduk dengan Nabi. Sebab tak mungkin pakai hal elok, hak cantik, khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari tasbih yang 100 kita, ada 1000 orang nak cari. Selawat banyak-banyak.
untuk Nabi SAW pada hari keputeraan dia. Kalau kita boleh sambut birthday kita, boleh sambut birthday orang lain, mengapa tak sambut birthday Nabi SAW? Siapa nak tolong kita di pada mahsyar esok? Siapa nak tolong kita di kubur nanti? Siapa nak tolong kita depan Allah Ta'ala? Siapa? Muhammad SAW. Dan Quran yang kita baca. Jadi hari Ahad ni antara kita nak buat, Quran kita banyakkan dan selawat kita perbanyakkan. Dari subuh sampai dah ke malamnya. Kan? Malam tu boleh mula dah, malam Ahad boleh mula dah. No? Hari Ahad pun sama juga. Tutuplah handset semua tu, apa-apa semua tutup sat. Habaq kau rumah sat. Kita berderai 1000 kali. Selawat untuk Nabi SAW. Maksud saya pada tak kira. Adapun perkiraan 33, 100, 1000 tu hanya sistem untuk buat amalan saja. Sistem saja pun untuk menetapkan, bukan jumlah itu. Bukan jumlah, tapi kita nak lebihkan. Sebab apa? Yang kata banyak ini ialah tak terkira. Kalau boleh kira tu tak banyak kan? Kalau boleh kira tu tak banyak. Penting kan? Boleh kira tak banyak. Hak tak boleh kira tu dikira banyak. Maka jom kita buat sesuatu. Kenapa? Kerana peluang kita menyambut kelahiran Nabi ni, sambutan ni, mungkin tahun ni ada untuk kita, tahun depan tak tentu lagi. Dan tahun depan tak tentu lagi. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada apa yang kita amalkan, dan kita akan hampir dengan Allah dengan jalan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insya-Allah masa-masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ma'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ij'al awwala hadha al-yawma salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.